PN Selangor yakin mampu tawan PRK Kuala Kubu Baharu. Kementerian Komunikasi pandang serius portal salah lapor titah Sultan Pahang. Fadlina Siddiq buat permohonan maaf susulan beliau tolak guna perkataan kafir. Mukhriz sahkan tengok sendiri notis SPRM sebut siasatan ke atas Dr. M. PM umun duit raya untuk penjawat awam grade 56 ke bawah. SSI Kedah disaman 310 juta ringgit dituntut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Netstep News edisi pagi 1 April 2024 bersamaan 21 Ramadan 1445 Hijrah. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Ketua Pemuda Perikatan Nasional PN Selangor memberitahu mereka yakin boleh memenangi pilihan raya kecil PRK Kuala Kubu Baharu akan datang. Menurutnya, antara faktor yang boleh membawa mereka kepada kemenangan ialah majoriti pengundi yang terdiri daripada orang Melayu. Katanya, PN yakin mampu merampas kerusi N06 Kuala Kubu Baharu yang selama ini menjadi milik DAP sejak 2013. Kerusi Kuala Kubu Baharu kosong selepas penyandang 3 penggal Lee Ki Hiong meninggal dunia pada 21 Mac lalu. Muhammad Sukri berkata selain pengundi Melayu, PN pasti golongan muda juga akan mengundi mereka. Suruhanjaya Pilihan Raya akan mengadakan mesyuarat khas pada 4 April untuk menetapkan tarikh pilihan raya kecil DUN itu. Kementerian Komunikasi memandang serius kenyataan media pejabat Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang menzahirkan duka cita berhubung laporan sebuah portal bertajuk Sultan Pahang beri amaran terhadap amalan bawaan PAS. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil berkata siasatan terperinci dan tindakan tegas yang sewajarnya akan diambil terhadap portal berkenaan. Sementara itu, sebuah portal menarik balik laporan bersifat fitnah mengaitkan titah Sultan Abdullah merujuk satu parti politik. Portal itu juga memohon maaf di atas kekilafan memuat naik laporan tersebut. Terdahulu, Sultan Pahang Sultan Abdullah menzahirkan rasa duka cita dan kecewa berhubung satu laporan bersifat difitnah mengaitkan titah baginda yang disiarkan Jumaat lepas. Pengelola Bijaya Diraja Utama Sultan Pahang, Muhammad Zahari Yahya berkata, laporan itu bersifat fitnah dan boleh memberikan implikasi negatif sehingga mampu mendorong kepada suasana yang tidak harmoni dalam masyarakat. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq membuat permohonan maaf selepas tular satu video pendek menunjukkan dirinya menolak penggunaan perkataan kafir. Malah turut disebarkan rekaan poster yang menunjukkan beliau menafikan ungkapan yang ada dalam Islam. Dakwaan tersebut katanya dibuat di luar konteks sebenar dan menyimpang daripada apa yang dimaksudkannya. Menurut Fadlina, pandangan yang diberikannya itu dibuat dalam majlis tertutup ketika beliau menyentuh kemelut penyebaran sentimen kebencian, sikap melampau dan gejala takfiri dalam kalangan segelintir masyarakat. Katanya, sentimen jahat tersebut menular sehingga kepada anak-anak di sekolah dan ia tercetus hasil interaksi mereka dengan orang yang lebih dewasa yang mengambil pendekatan ekstrim. Pada masa sama, ahli Parlimen Nibong Tebal itu juga mengingatkan tidak akan berkompromi dengan sesiapa atau mana-mana pihak yang terlibat dalam fitnah terhadapnya. Anak kepada bekas Perdana Menteri Mukhriz Mahathir mengesahkan notis SPRM yang dihantar kepada dua abangnya jelas menyatakan Tun Dr. Mahathir Mohamad merupakan subjek siasatan. Tambahnya, notis itu juga ditandatangani oleh Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki. Katanya adalah membingungkan mengapa SPRM menyiasat anak kepada subjek sebenar siasatan mereka. Pada Januari, SPRM mengarahkan Mohsani dan Mirzan
mengisytiharkan harta mereka sejak 1981 pada tahun di mana Mahathir menjadi Perdana Menteri. Kedua-duanya diketahui aktif dalam dunia perniagaan dan terkenal mempunyai kekayaan yang luar biasa. Walaupun ia tidak mendedahkan sejauh mana ahli politik berusia 98 tahun itu disiasat, SPRM berkata, siasatan dijalankan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Dato' Sri Anwar Ibrahim hari ini mengumumkan bantuan khas keuangan BKK Aidilfitri sebanyak RM500 kepada penjawat awam grade 56 ke bawah yang akan dibayar pada Jumaat ini. Perdana Menteri berkata kerajaan juga bersetuju menyalurkan BKK Aidilfitri kepada semua pesara kerajaan termasuk veteran berpencen serta tidak berpencen. Pada 15 Mac lalu di Ipoh, Presiden QPEX Dato' Adnan Mat mengulangi gesaan supaya kerajaan memberikan bantuan khas keuangan Aidilfitri kepada penjawat awam dan pesara. Adnan berkata pihaknya berharap Perdana Menteri mengekalkan tradisi bantuan khas perayaan itu sebagaimana dilaksanakan sepanjang 10 tahun lalu. Insentif itu katanya bukan sahaja memberi manfaat kepada penjawat awam, malah melegakan kelompok peniaga. Perbadanan Setiausaha Kerajaan Negeri SSI Kedah yang didakwa melanggar perjanjian pajakan tanah ditandatangani pada 2020 telah disaman oleh kumpulan aras niaga Berhad yang menuntut 310 juta. Menurut laporan sebuah portal, Peguam Firhad Muhammad Fikri yang mewakili kumpulan aras niaga Berhad berkata, writ saman difailkan pada 25 Mac lepas itu menamakan SSI Kedah, Pengurus Besar SSI Kedah dan Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah sebagai defendant. Beliau berkata saman itu difailkan selepas kumpulan aras niaga Berhad diarah menyerahkan kembali tanah seluas 255 hektar di Mukim Semeling, Kuala Muda yang dipajak secara sah sebelum ini kepada SSI. Katanya, plaintiff menuntut ganti rugi akibat mungkir janji terhadap perjanjian tambahan sebanyak 300 juta dan ganti rugi atas kerja dibuat plaintiff dalam melaksanakan projek di tapak berkenaan sebanyak 10 juta. Pengasas dan pengerusi eksekutif kumpulan aras niaga Berhad, Muhammad Anas Muhammad Anwar berkata, pihaknya mempunyai perancangan kerjasama dengan Permodalan Kedah Berhad PKB bagi membangunkan lombong biji besi di tapak berkenaan. Mengikut perjanjian, syarikat itu mendapat hak pajakan selama 45 tahun di tapak berkenaan dan mematuhi segala syarat yang ditetapkan bagi memulakan pembangunan lombong biji besi sehingga peringkat perjanjian tambahan. Namun akhirnya tidak diberikan lesen melombong dan ia jelas merugikan pihak syarikat. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstab News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia menjangkau informasi mengorak inspirasi. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.